Merdeka! 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 Hai, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kita bersyukur pada hari ini kerana negara kita telah mencapai kemerdekaan. Walaupun kita berbeza agama, budaya, dan kaum, kita hidup harmoni dan saling menghormati. Saya Hezron bin Jasni, pelajar semester 1 Politeknik Kota Kinabalu, Sabah, nomor pendaftaran 07 DBK 21F 2004 dari kelas DBK 1E, akan membahaskan tentang sejarah pembentukan Malaysia. Di dalam sejarah pembentukan Malaysia, kita akan bercerita tentang proses pembentukan Malaysia, faktor-faktor pembentukan Malaysia, dan reaksi negara-negara jiran. Baiklah. Yang pertama adalah proses pembentukan Malaysia. Kita lihat di sini. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan cadangan gagasan Malaysia, dan pada Julai 1967, penubuhan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia telah ditubuhkan. Pada Januari 1962, penubuhan Suruhanjaya Kobol untuk meninjau penduduk Sarawak dan Sabah. Pada September 1962, referendum diadakan di Singapura dan mendapat persetujuan daripada penduduk. Pada Julai 1963, pembentangan laporan Suruhanjaya Kobol dan persetujuan dicapai. Pada Ogos 1963, tentangan daripada Indonesia dan Filipina, penduduk Sabah dan Sarawak menerima idea pembentukan Malaysia. Setelah itu, pada September 1963, Malaysia diisytiharkan di 3 lokasi yang berbeza, yaitu di Kuching, di Kota Kinabalu, Sabah, di Kuching, Sarawak, dan di Stadium Kuala Lumpur, Selangor. Oke, itu adalah proses pembentukan Malaysia. Mari kita lihat kepada faktor pembentukan Malaysia. Faktor pembentukan Malaysia boleh dibahagikan kepada 3, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan sosial. Oke, dari segi politik, faktor pembentukan Malaysia dari segi politik dapat mempercepatkan proses untuk mencapai kemerdekaan. Jadi melalui pembentukan Malaysia ini, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei turut mendapat kemerdekaan. Dan tujuan pembentukan Malaysia ini dari segi politik adalah untuk membanteras ancaman dan pengaruh komunis dan mengekalkan keamanan serta keseimbangan kaum. Jadi melalui politik ini, ancaman komunis dapat dielakkan dan kita hidup aman harmoni. Okay. Yang kedua adalah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, pembentukan Malaysia ini dapat membangunkan ekonomi serantau untuk kepentingan dan faedah negara anggota. Maksudnya di sini, melalui pembentukan Malaysia ini, kita dapat bekerja sama untuk membangunkan ekonomi negara kita. Contohnya, Sabah dan Sarawak banyak bahan mentah. Oleh itu, kita boleh saling berkongsi atau saling tolong-menolong untuk memajukan ekonomi negara. Yang ketiga adalah dari segi sosial. Melalui pembentukan Malaysia ini, semangat memupuk bangsa Malaysia dengan identiti baru itu dapat diwujudkan dengan cara perkongsian warisan budaya. Jadi melalui pembentukan Malaysia ini,
kita dapat memupuk semangat yang kita inginkan di dalam suatu negara, yaitu perkongsian budaya, warisan dan budaya. Melalui perkongsian warisan dan budaya ini kita dapat membentuk insan yang bertoleransi dan mempunyai minda keterbukaan. Mari kita lihat kepada reaksi negara-negara jiran semasa pembentukan Malaysia. Mari kita lihat kepada Filipina. Filipina menentang pembentukan Malaysia karena mereka mendakwa bahwa sebahagian daripada wilayah Sabah adalah milik Kesultanan Sulu. Tetapi British menolak tuntutan tersebut karena tidak berasas, maksudnya tidak berbukti. Laporan Suruhanjaya Kobol dan Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengesahkan rakyat Sabah bersetuju serta Persekutuan Malaysia. Jadi Kesultanan Sulu ini, Filipina mendakwa sebahagian daripada Sabah ini adalah milik Kesultanan Sulu. Tetapi British menolak dan rakyat Sabah pun bersetuju supaya mereka menyertai pembentukan Malaysia. Mari kita lihat pula kepada reaksi Indonesia. Pada mulanya Indonesia menyetujui pembentukan Malaysia. Tetapi persetujuan itu terbatal apabila terdapat pendapat komunis yang mempengaruhi presiden di Indonesia pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno. Penentangan Indonesia terhadap penubuhan Malaysia dikenali sebagai konfrontasi. Presiden Soekarno mengumumkan konfrontasi pada 20 Januari 1963 dengan membawa slogan Ganyang Malaysia. Sebab penentangan Soekarno terhadap penubuhan Malaysia ialah Tunku tidak berunding. Tunku tidak berunding terlebih dahulu dengan Soekarno tentang gagasan Indonesia. Lepas itu penubuhan Malaysia juga mungkin menggagalkan rancangan Soekarno untuk mewujudkan Empayar Indonesia Raya. Jadi Soekarno ada tujuan tersendiri untuk membantah pembentukan Malaysia ini. Dasar konfrontasi juga adalah satu usaha atau teknik untuk mengalihkan pandangan rakyat daripada masalah dalam Indonesia. Dan Soekarno bertindak menghantar gerila tenteranya ke pantai barat Johor untuk intipan dan menjalankan tindakan subversif. Tetapi dengan kebijaksanaan pemimpin kita, Tunku Abdul Rahman Pulta Al-Haj telah meminta bantuan daripada negara luar untuk mengatasi masalah ini. Kesimpulannya, atas pembentangan hari ini, perjalanan sejarah membuktikan negara ini pernah diceroboh oleh kuasa asing. Justru masyarakat Melayu selaku masyarakat pribumi telah mengusahakan pelbagai cara bagi mengembalikan kedaulatan dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Perjuangan ini kemudian disusuli juga oleh kaum-kaum lain yang kemudian bersama-sama berusaha untuk memartabatkan sebuah negara yang merdeka. Kerjasama dan tolak ansur antara kaum akhirnya membuahkan hasil apabila kemerdekaan berjaya dikecapi dan matlamat mendirikan negara berdaulat telah tercapai pada tahun 1997. Oleh itu, kita sebagai masyarakat haruslah saling menghormati supaya keamanan negara kita sentiasa terjaga. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.